berkedut sehingga isyarat pasukan tali tidak dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Mat Jepun Channel. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Semoga sehat sejahtera di mana anda berada. Episod kali ini saya merupakan lanjutan dari episod yang lepas, di mana kita telah membawa rakan-rakan sampai ke Kuala Namu International Airport. Jadi kami mendarat dan selesai urusan di dalam airport lebih kurang pukul 9.30 pagi. Kami telah dijemput oleh Encik Fajar bersama Toyota Avanza-nya. Jadi sepintas lalu saya ingin perkenalkan Encik Fajar ini merupakan pemandu pelancong kami selama 3 hari kami berada di Medan ini. Jadi kalau rakan-rakan yang berminat untuk mendapat perkhidmatan daripada Encik Fajar, bolehlah menghubunginya secara peribadi. Jadi insyaAllah beliau boleh membawa rakan-rakan mengelilingi Pulau Sumatera ini jika bersesuaian. Jadi kadar harganya juga boleh dibincangkan dengan beliau, apakah kriteria dan sebagainya lah yang boleh dibincangkan untuk memenuhi keperluan rakan-rakan sekalian. Berbalik kepada cerita, lepas kami ambil barang-barang dan mengisinya di dalam kereta, kami terus bertolak meninggalkan Kuala Namu International Airport ini menuju ke Danau Toba. Rancangan kami pada hari ini ialah untuk sampai ke Danau Toba sebelum maghrib, kerana perjalanannya tidak jauh, tetapi faktor jalan dan kenderaan pada hari tersebut yang banyak memungkinkan perjalanan kami lewat sampai ke Danau Toba. Jadi setelah keluar dari tol Kuala Namu, kami singgah sebentar di Sendi Laras. Kita menjamu selera dulu dengan nasi ayam penyet, resepi istimewa di sana. Apa yang menarik yang saya dapat perhatikan, dia menyediakan nasi ayam penyet ini dalam 2 resepi ataupun cita rasa pelanggan. Satu yang sangat pedas, saya pun tak mampu untuk makan yang pedas ini. Saya memilih yang biasa-biasa saja. Jadi dapatlah merasai nasi ayam penyet resepi istimewa di Sendi Laras ini. Jadi rakan-rakan yang berkunjung ke Medan boleh singgah. Sebenarnya banyak Sendi Laras di Medan ini, dan salah satu yang terdekat dari airport yang saya berhenti bersama Encik Fajar inilah. Berkaitan dengan harga saya tidak pasti kerana semua telah termasuk dalam kiraan kami waktu menguruskannya bersama Encik Fajar. Senang cerita, Encik Fajar akan menguruskan makan kita, penginapan kita dan lain-lain kos perbelanjaan sewaktu sepanjang trip 3 hari ini. Jadi
perkara tersebut kita tidak perlu risau lagi kerana semua telah termasuk dalam pembayaran yang telah dibuat. Jadi selepas makan kami meneruskan perjalanan lebih kurang pukul 11 mula bertolak ke Danau Toba. Jadi oleh kerana Encik Fajar ini orang tempatan, beliau memahami situasi selok-belok jalan di sana, jadi dia memilih jalan yang memudahkan kami sampai ke Danau Toba dan mengelak kesesakan lalu lintas. Kita sedia maklum, Medan ini memang terkenal dengan kesesakan lalu lintasnya, kerana dia merupakan pusat perdagangannya antara bandar terbesar di Sumatera Utara ini. Jadi lebih kurang pukul 11 kami bertolak ke Tasik Toba. Walau bagaimanapun kami singgah beberapa tempat untuk menghilangkan penat berada dalam kenderaan. Walaupun kenderaan yang dibawa itu masih baru Innova yang baru, tapi memandangkan perjalanannya agak perlahan menyebabkan keletihan kami kerana kami bertolak dari rumah tadi selepas subuh menggunakan flight ke KLIA dan seterusnya KLIA ke Kuala Nemu awal pagi. Jadi kami singgah di satu tempat R&R yang dikenali dengan nama Paten. Di sini kita boleh membeli juada, biskut, kacang-kacangan dan sebagainya lah, jajan lah untuk kita bawa ke Danau Toba. Kalau nak beli boleh, tak nak beli pun tak apa. Kita just berhenti untuk beristirahat seketika, menghilangkan penat dan lelah. Jadi kami meneruskan perjalanan lebih kurang pukul 2 dan selepas tu kami singgah untuk makan tengah hari di restoran Pandorama. Saya tidak pasti, mungkin di bandar tebing tinggi ataupun Pematang Siantar, antara dua bandar inilah restoran Pandorama ini letak. Masih lagi berkisah tentang jalan raya yang sempit dan menyukarkan kita bergerak laju. Jadi purata dalam 40, 50, 60 km sejam saja, santai-santai ke Danau Toba. Lepas menjamu selera, kami meneruskan perjalanan lebih kurang pukul 3 petang sudah sekarang, meneruskan perjalanan menuju ke Danau Toba. Walaupun dalam peta itu menunjukkan jaraknya dekat, tapi sebenarnya mengambil masa yang lama atas faktor kesesakan lalu lintas. Keretanya banyak, jalannya agak sempit berbanding dengan di Malaysia, jadi kita akur dengan situasi keadaan setempat sedemikian rupa. Jadi kami sampai ke Danau Toba lebih kurang pukul 4:30, lebih kurang 4:30, dan seterusnya menginap di Danau Toba International Cottage Parapat. Jadi semua ni berapa bayaran saya tidak pasti kerana semuanya diuruskan oleh Encik Fajar. Jadi kami berehat seketika waktu malam sebelum dijemput untuk menjamu selera makan malam. Apa yang menarik pada malam ini, malam tersebut, perlawanan bola sepak antara Indonesia dan Malaysia. Jadi kami pun dapat menontonnya seketika di warung yang di tempat kami makan. Jadi selepas kami makan, oleh kerana Bandar Parapat ni kecil saja, tak besar, ada stesen bas dan stesen teksi, di situlah tempat kami menjamu selera. Walau bagaimanapun, untuk mengalas perut, makan disediakan ala kadar saja dan cukup untuk kami kenyang dan seterusnya beristirahat pada malam tersebut. Jadi apa yang nak digambarkan di sini ialah tentang Danau Toba ini yang begitu terkenal seluruh dunia, hasil daripada letusan gunung berapi. Jadi
bagaimana kejadian itu berlaku pada masa lampau, sukar untuk kita jelaskan apa yang boleh kita nampak pada hari ini. Tasiknya sangat luas, sangat besar. Hasil letusan itu dikatakan tempat yang paling dalam dalam tasik ini sekitar 600 meter, begitu dalam. Jadi berapa banyak tanah yang telah meletus keluar dalam letupan gunung berapi tersebut, dan akhirnya terbentuk satu pulau yang sangat terkenal yang kita akan melawat pada besok hari. Jadi keindahan pulau Tasik ini kalau tak dijaga pada masa hadapan tentunya akan bertukar menjadi padang jarak, padang terkukur juga. Tapi buat masa sekarang masih lagi hijau, kehijauan terbentang luas di sekeliling Tasik ini dengan panorama yang sangat cantik. Jadi satu tanaman yang saya dapat lihat di sini yang agak pelik bagi saya ialah bunga terompet. Bunga terompet di mana bentuk bunganya seakan-akan terompet. Jadi saya rasa bunga ni tak ada tempat lain, mungkin ada di tempat ini saja, dan kita hargai keindahan alam semula jadi yang terdapat di sini. Dan tidak ketinggalan juga saya lihat banyak kapal di sini. Kapal besi. Sudah tentulah di tempat ini ada tempat membuat kapal. Kalau tidak ada tempat membuat kapal, bagaimana kapal ini boleh berada di Tasik ini? Sedangkan Tasik ini berada di tengah-tengah kepulauan Sumatera ini. Jadi kapal ini banyak beroperasi untuk mengangkut barang-barang dan kenderaan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di sekitar Tasik ini. Karena kalau kita nak pusing Tasik ini mengambil masa yang sangat lama berbanding menggunakan menggunakan kapal. Jadi pada malam itu kami santai-santai saja berehat melihat pemandangan, dan saya melihat ikan di dalam Tasik ini banyaknya ikan tilapia. Bagaimanapun tidak berkesempatan untuk memancing seperti diorangnya ada di pagi. Okey, itu saja untuk episod kali ini. Kita akan sambung episod yang ketiga besok. Saya akan membawa rakan-rakan melihat Pulau Sumaser, Pulau Sumaser, menaiki bot menuju ke pulau sana. Apa yang ada di sana? Tunggu episod berikutnya. Jadi sebelum kita akhir, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini untuk kebaikan bersama. Kepada yang telah subscribe, saya ucapkan berbanyak terima kasih. Berjumpa lagi di episod yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.